Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar insya-Allah. Okey, clear tak ada gangguan A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah, kita diberikan kesempatan pada pagi ini. Insya-Allah kita ambil sedikit masa untuk sama-sama kita berbincang-bincang berkenaan dengan persiapan, berkenaan persediaan Al-Mahdiyin, mereka yang mendapat hidayah di akhir zaman. Kita ingin sama-sama mengenali proses-proses ataupun perkara-perkara yang penting di dalam usaha kita untuk mempersiapkan diri kita, insya-Allah. Sehingga di akhir daripada persiapan itu, mudah-mudahan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan untuk istiqamah dengan husnul khatimah, dan kita diberikan pula oleh Allah rahmat mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini saya nak mulakan dengan satu hadis Rasulullah SAW, sebahagian daripada hadis Rasulullah SAW yang saya pernah bacakan. Sebenarnya saya petik daripada beberapa nota-nota lama saya yang saya pernah tulis. Allah gambarkan ketika di padang mahsyar dalam satu hadis kursi, Inna Allah Azza wa Jalla yaqul. Jadi pada hari kiamat nanti, pada hari Yaumul Hisab, Allah akan berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Azza wa Jalla yaqul, berkata, Yaumul Qiyamah lil mu'minin, pada hari kiamat nanti kepada orang beriman, Al-ahbabtum liqa'i. Siapa yang, adakah kamu suka, sayang, cinta, seronok, mengasihi, kasih untuk bertemu dengan aku. Jadi Allah bertanya kepada al-mu'minun ataupun orang yang beriman, di kalangan orang beriman tu, adakah kamu suka berjumpa dengan aku pada hari ini? Lebih kurang bahasa kita lah, kan? Fayaqulu na'am ya rabbana. Maka orang-orang beriman tu berkata, ya Allah, kami sangat-sangat teringin nak jumpa dengan kamu. Jadi rupa-rupanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mendapat hidayah Allah, orang-orang yang memproses hatinya, sayang Allah, dekat dengan Allah, orang yang akalnya, fikirannya bersih, dekat dengan Allah, maka mereka ni sebenarnya sangat rindu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka rindu pada Allah. Jadi sehingga kan mereka sangat-sangat ternanti-nanti, seronok nak bertemu dengan Allah. Ini orang yang beriman, orang yang hidayah. Ini yang kita cemburu. Kalau kita tak dapat, rugi sangat. Kita ternanti-nanti kalau ada appointment. Contohnya kita appointment dengan orang yang kita kasih. Orang yang kita kasih nak jumpa dengan kita, mungkin dah lama tak jumpa. Orang yang kita sayang, mak ayah kita contohnya, anak-anak kita contohnya, kan? Kita nak jumpa dengan dia, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, belajar lama dekat sekolah dulu, kan? Kita teringin nak berjumpa dengan mereka. Kita kata,
Kan? Kita sayang nak jumpa dengan orang yang disayang tadi. Jadi bila saat jumpa tentu kita gembira. Kan? Walaupun kita pernah buat salah kat dia, walaupun kita pernah bergaduh dengan dia, tapi pertemuan kita dengan dia satu pertemuan yang indah. Pertemuan dengan orang yang kita sayang. Orang yang kita suka. Jadi begitulah yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika yaumul hisab. Ketika yaumul hisab, memang manusia takut. Memang manusia semua takut nak jumpa Allah. Nak kena audit, nak kena hisab. Satu-satu dosa akan dihisab. Satu-satu kesalahan kita kan akan dihisab oleh Allah. Semua takut. Kan? Jadi Rasul gambarkan di kalangan mereka yang bertemu dengan Allah di akhirat tu, kan? Ada di kalangan orang beriman, tak semua. Ada di kalangan orang beriman yang ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hal ahbabtum liqa'i? Adakah kamu sayang, kamu suka dengan pertemuan ini? Kamu suka ke dengan pertemuan ini? Maka mereka menjawab, na'am ya Allah, ya na'am ya Rabbuna. Ya wahai Allah Tuhan kami. Maka Allah SWT pun bertanya, kan? Kenapa kamu suka bertemu dengan aku? Kenapa kamu nak bertemu dengan aku ni? Sedangkan hari ini, kamu akan dihisap. Kamu akan dimurkai atas kelemahan kamu, kesalahan kamu, penderhakaan kamu, dosa kamu. Ialah orang beriman tak lari dari dosa. Kita ni banyak dosa kan? Banyak kelemahan. Banyak. Apa lagi kita ni sering lalai. Nak bertaubat pun tak mau kan? Jadi, kenapa kamu nak bertemu dengan aku? Kenapa teringin nak bertemu dengan aku? Ini tuan-tuan, jawapan orang yang sayang ke Allah. Yang ikhlas sayangnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dia kata dia ni takut dengan Allah, nak lari daripada Allah. Tidak. Tetapi dia kata apa? Ya Allah, kami mengharapkan kemaafanmu ya Allah. Kami mengharapkan keampunanmu ya Allah. Jadi orang yang beriman ni, dia sayang nak jumpa Allah. Dia terseronok nak jumpa Allah. Pertemuan dengan Tuhan ni. Pertemuan dengan Rabb yang memberikan dia segala nikmat, segala kehidupan, segala yang dia ada pada dia. Allah beri tadi. Pertemuan dengan Tuhan yang paling dia sayang. Orang beriman ni paling sayang pada Allah. Tapi dia takut sebab dia buat dosa. Dia takut sebab dia buat benda-benda yang Allah tak suka. Kelemahan dia tak minta ampun kat kelemahan dia. Mungkin dia terlupa bertaubat ke. Ataupun sebagainya. Ataupun taubatnya itu tak betul-betul kuat. Taubat buat balik contoh. Jadi Allah gambarkan melalui hadis ini, hadis kursi ini, bahawa orang beriman sangat teringin bertemu dengan Allah. Ternanti-nanti pertemuan dengan Allah. Bukan kerana dia confident dia tak ada dosa, tak. Tapi kerana sayang pada Allah. Ini rahsia tuan-tuan. Rahsianya orang yang beriman ni, rupanya dia sayang pada Allah melebihi takut dengan dosa dan kemurkaan Allah. Dia tahu Allah sayang pada dia dan dia sayang pada Allah. Dia tahu Allah tak aniaya dia. Maka dia pun teringin nak jumpa. Walaupun Allah azab dia reda kalau katakanlah dia dosa. Maka Allah tanya kepada orang beriman, hal ahbabtum liqa? Apakah kamu suka pada pertemuan ini? Maka orang beriman kata, na'am ya Rabbana. Ya Allah, kami suka. Kenapa? Maka mereka jawab, kami mohon maaf padamu ya Allah. Kami mohon keampunan padamu ya Allah. Kami suka jumpa dengan kau ya Allah. Kami suka sebab kita sayang ke Allah. Tapi kami bawa dosa. Kami bawa kelalaian. Kami bawa kelemahan. Kami bawa segala perkara-perkara yang kau murka. Ya Allah, ya Allah. Maka Allah SWT berfirman kepada orang beriman. Dia kata apa? Maka firman Allah. Aku telah mewajibkan ampunan aku kepada kamu. Aku telah mewajibkan keampunan aku kepada kamu. Rupa-rupanya tuan-tuan, orang yang sayang pada Allah, orang yang hajat berjumpa dengan Allah, orang yang merendahkan diri pada Allah, yang menyerah diri pada Allah, yang merasa menjadikan Allah sebagai Rabb dia, ilah dia, sebagai Tuhan dia, sebagai yang paling dia sayang, yang paling dia taat, yang paling dia agungkan, yang paling dia puji. Maknanya dia menjadikan diri hamba Allah. Orang yang sayang pada Allah tadi,
Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dia nak jumpa Allah. Dia nak sangat jumpa Allah. Walaupun dia ada banyak dosa, banyak kelemahan tadi, maka dia kata, ya Allah, kami sayang dengan kau ya Allah. Dan kami nak jumpa dengan kau ya Allah. Tapi kami banyak dosa, kami banyak kelemahan, kami banyak kali yang kau murka ya Allah. Maka Allah berfirman, maka aku telah mewajibkan ampunan aku pada kamu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, ini hadis kursi daripada Rasulullah SAW. Bagaimana Allah menggambarkan kepada kita, mereka yang sayang pada Allah, mereka yang kenal Allah sampai sayang pada Allah. Kenal Allah sampai merasai keagungan Allah, merasai kehebatan Allah, merendah diri kepada Allah, tawaduk kepada Allah, tadaruk kepada Allah, merasakan memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka ini berhajat berjumpa dengan Allah, walaupun dia tahu dia banyak dosa, walaupun dia tahu dia banyak kelemahan, walaupun dia tahu dia hanya hajatkan rahmat Allah. Maka orang ini Allah ampunkan dosa dia. Bila Allah ampunkan dosa dia, maka Allah masukkan dia dalam rahmatnya, syurganya tanpa hisap. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itulah di akhir zaman ni, perkara yang penting ialah kita nak kena kenal Allah, macam kita sebut semalam. Kita kena kenal Allah sampai sayang pada Allah. Dan sehingga bila kita sayang pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah tentulah kita akan meningkatkan amalan kita, pengabdian kita, ibadah kita. Kita buat baik bagaimana yang Allah suruh kita buat baik. Kita jauhkan kejahatan sebagaimana Allah perintah, jauhkan kejahatan. Kita berbaik-baik dengan semua orang, tak kira siapa. Kita berbaik semua orang, kita tolong orang. Jangan gaduh-gaduh dengan sahabat-sahabat se-Islam kita, jangan gaduh-gaduh. Jangan kita cari jalan untuk bertelingkah dengan mereka. Dan kita pun sentiasa memaafkan antara satu sama lain. Sentiasa mencari jalan untuk membina kekuatan ummah. Kita sentiasa ikut apa perintah Allah. Dengan atas dasar sayang pada Allah tadi. Maka tuan-tuan, kehebatan orang yang sayang pada Allah, kehebatan orang yang rindu pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu di akhirat nanti, di yaumul hisab, rupa-rupanya kasih sayang yang genuine, kasih sayang yang benar, yang sahih, yang ada, yang dirasai, itu akan mengundang rahmat Allah. Allah pun sayang pada dia. Kalau kita sayang pada Allah 1000 kali, Allah akan sayang kepada kita berjuta-juta kali. Nak bandingkan. Sebab tu hari ni tuan-tuan, kita sayang pun tak ke Allah. Kita tak sayang ke Allah. Sebab tu kita masih suka dengan dosa kita. Kita masih sayang dengan dosa kita lebih daripada sayang pada Allah. Kita masih susah nak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu kita buat salah, kita tahu kita buat benda yang Allah tak suka, tapi kita sayang dengan dosa kita. Kita sayang dengan kelemahan kita. Kita biarkan diri kita terus dihanyutkan oleh nafsu. Terus dihanyutkan oleh bisikan syaitan. Terus. Kita tak nak kenal Allah. Allah memperkenalkan diri dia. Wahai hamba-Ku, aku bagi pada engkau rezeki hari ini, kau makan, kau minum. Maka Allah nak tunjukkan bagaimana dia yang maha pemberi rezeki. Tiba-tiba kita makan, ingat pun tidak pada dia. Kita tak teringat pun nak baca bismillah. Tak teringat pun nak bersyukur pada dia, tak teringat. Tiap-tiap hari Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan diri dia pada kita. Akulah yang memberi rezeki pada engkau, wahai hamba-Ku. Bersyukurlah, terima kasihlah, sayanglah pada aku. Allah perkenalkan. Macam seorang ibu yang sentiasa berjasa pada anaknya. Macam seorang ayah yang sentiasa menjaga anak dia, kebaikan anak dia. Sampai sakit-sakit dia bekerja. Sanggup berkorban untuk membesarkan anak-anak yang dia sayang. Ibu mengandung 9 bulan. Sakit, penat. Kemudian lahir pula. Membesarkannya dengan kasih sayang. Buat macam-macam. Kan, pada anak-anak tadi contoh. Maka kita lihat. Kan, kita nampak kasih sayang ibu, kasih sayang ayah, abah kita, umi kita. Kita nampak. Tapi kita tak nampak kasih sayang Allah. Kita tak rasa kasih sayang Allah. Kita boleh rindu dengan ibu kita, umi kita. Kita boleh rindu dengan ayah kita, abah kita. Bila lama tak jumpa, kita rindu. Tapi kita tak rindu dengan Allah. Kita tak rindu nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah perkara yang
lahir pada hari ini, umat di akhir zaman, mereka tidak kenal Allah. Bila tidak kenal Allah, maka mereka jauh daripada Allah. Walaupun Allah sentiasa memperkenalkan kebaikan pada kita. Contoh tuan-tuan, hari ini kita boleh melihat, boleh bercakap, boleh semua tu nikmat Allah. Walaupun kita tidaklah sehebat orang-orang kafir yang mungkin kaya raya, hidup mewah. Dan hidup dalam keadaan kita kata, musuh-musuh Allah hidup dalam keadaan kemewahan, kekayaan. Tapi Allah bagi kita lebih daripada itu sebenarnya. Jadi sebab itu tuan-tuan rahmat Allah, dan marilah sama-sama kita merasakan bahawa keperluan ni kita, bagaimana perlunya kita untuk sama-sama kenal Allah. Dan sebagaimana yang saya sebut semalam, kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifatnya Al-Jalal. Kita melihat kebesaran Allah, kita melihat keagungan Allah, kita melihat kesempurnaan Allah. Kita melihat Al-Jamal, sifat Allah yang indah. Kita melihat kebaikan Allah, rahmat Allah, rahimnya Allah, rahmannya Allah pada kita. Sebab tu tuan-tuan, hari ini saya bagi satu contoh. Kita jalan-jalan, kita berjumpa dengan sebuah kereta. Sebuah kereta. Kita melihat kereta tu, wah hebatnya. Contoh kereta apa yang paling mahal? Ferrari, katalah kereta Ferrari. Kereta Ferrari. Cantik, hebat, moden. Dia boleh bergerak dengan sendiri. Teknologi yang terbaru. Teknologi yang terbaru. Hebat. Dia boleh, kalau berhenti sikit, dia mati enjin dia. Dia boleh terus on. Dia boleh ada control dan sebagainya, yang special control. Maka apabila kita melihat teknologi demikian, maka pada ketika itu, apa yang kita ingat? Orang yang biasa akan nampak, wah, hebatnya kereta Ferrari ni. Mesti mahal harga dia. Itu orang biasa. Orang yang tidak beriman, wah, ini terornya. Dia memuji manusia. Dia puji manusia. Orang yang beriman, orang yang kenal Allah, orang yang dekat dengan Allah, Allah yang rindu dengan Allah, melihat kereta yang hebat. Dia kata, ya Allah, sesungguhnya Engkau telah berikan kepada kami nikmat, ilmu. Ada di kalangan manusia yang boleh buat begini. Ya Allah, hebatnya Engkau, ya Allah. Maknanya dia melihat kehebatan kereta yang berteknologi tinggi, yang terbaru tadi. Dia bukan nampak teknologi itu. Walaupun dia tahu teknologi itu. Dia bukan nampak kehebatan kereta tu, mahal kereta tu. Dia nampak Allah yang memberikan ilmu pada orang tu nak menjadikan kereta yang ada teknologi tadi. Dia nampak Allah yang telah menjadikan bahan-bahan menyebabkan cantiknya kereta tu. Dia melihat Allah, kehebatan Allah, kebesaran Allah. Ini orang yang kenal Allah. Jadi yang pertama sekali yang kita nak rasa dalam hati kita ialah perasaan Al-Jalal. Maknanya Allah ni maha besar, sifat Allah yang maha hebat. Melihat sesuatu yang indah, Al-Jamal. Allah ni maha indah, memberi rahmat. Terima kasih ya Allah, Engkau hantar makanan, aku boleh makan ni. Terima kasih ya Allah, ada anak-anak aku bersama aku. Terima kasih ya Allah, aku masih hidup lagi. Dalam keadaan tidak sakit, dalam keadaan sihat. Ini nombor satu. Bila kita mula mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka lama-lama kita akan sayang kepada Allah. Sayang. Kita akan sayang pada Allah. Dan bila kita sayang pada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentulah kemuncak kepada kasih sayang itu kita rindu pada Allah. Kemuncak pada kasih sayang kita rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rindu itulah yang menyebabkan kita akan sentiasa memperbaiki, islah diri kita, baiki diri kita. Kita berlaku ihsan. Ihsan ni maknanya apa? Kita sentiasa membuat baik dan meningkatkan kebaikan kita. Innallaha ma'al muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sayang pada orang yang bersifat ihsan. Allah sayang pada, Allah bersama-sama dengan orang yang muhsinin, orang yang bersifat ihsan. Jadi dia sebut kat sini tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala. Barulah kita boleh sembahyang dengan khusyuk. Sembahyang sungguh-sungguh. Baca Quran sungguh-sungguh. Barulah kita boleh buat amal sungguh-sungguh. Kita rasa seronok beramal. Kita rasa seronok untuk melakukan ketaatan, mendekati Allah. Dan kita rasa benci, hati rasa benci. Automatik hati akan benci dengan maksiat. Automatik. Hati akan tinggalkan maksiat. Kenapa? Bila dia mula proses diri dia untuk mengenal Allah. Jadi semua perkara yang kita lihat di hadapan kita ni, semua perkara yang berlaku dalam hati, dalam kehidupan kita ni, sentiasa kita kaitkan dengan Al-Jalal Allah, Al-Jamal Allah. Allah yang maha agung, yang maha besar, dan Allah yang maha indah. Maka sifat-sifat Allah yang maha indah tadi,
Kita rasai kasih sayang dia. Kita rasai rahim dia, rahman dia. Dan sifat Allah yang maha besar tadi, kita rasai kekuatan dia, kekuasaan dia. Al-Qahar, Al-Jabbar, Al-Qawi. Sifat-sifat Allah yang boleh menguasai, mengalahkan. Contohnya kita bertemu dengan seorang yang jahat. Kita bertemu dengan seorang yang ganas. Kita bertemu dengan seorang yang kasar. Pergi kepada kita, dia cakap maki hamba dan sebagainya. Dia tak nampak kekasaran yang ada pada orang tu, dia punya. Dia tak nampak kan, kejahatan dia, kekuatan dia, gedebeh dia, samsing dia ada pada dia. Tak, dia nampak Allah Subhanahu Wa Taala yang menghantar seseorang kepada dia. Nak menyaksikan sifat Allah Al-Jalal. Allah ni Al-Qahar, Allah ni Al-Jabbar. Dia melihat sesuatu yang dia tak suka, dia melihat bagaimana Allah mampu menguasai manusia. Jadi kita sentiasa ingat bagaimana nak hubungkan setiap. Jadi bila kita melalui proses ini, maka insya-Allah kita akan semakin dekat dengan Allah, tuan-tuan. Hebatnya dekat dengan Allah ni apa, tuan-tuan? Di akhirat nanti. Di akhirat nanti, kerinduan dia bertemu dengan Allah itu melebihi daripada ketakutan dia. Ini orang yang sayang pada Allah, dia rindu pada Allah Subhanahu Wa Taala melebihi daripada ketakutan dia. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia mahu meninggal dunia kan, mahu wafat, bagaimana diberikan pilihan. Dan hari ini aku datang, kata malaikat maut, cabut nyawa kau, nak ambil nyawa kau, adakah Allah bagi pilihan, nak mati ke, nak tinggalkan dunia ni ataupun nak bertemu dengan Allah, nak bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang dengan umat dia, sayang dengan keluarga dia, tapi dia kata, aku rindu pada Allah. Aku rindu pada Allah. Ini lebih kurang lah. Dialog tu lebih kurang. Dia nak sebut kat sini, tuan-tuan hormati Allah, maka sebab tu kita teruskan jalan-jalan untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka salah satu perkara yang penting, selain daripada yang saya sebut semalam, kita banyakkan zikir, la ilaha illallah, kita banyakkan selawat, kita banyakkan beristighfar contohnya. Maka pada hari ini saya nak sambung sikit apa yang kita bincang, akan satu perkara, satu tema yang penting, iaitu untuk kita mendapatkan kita kata kasih sayang Allah itu, untuk kita merawat diri kita, meningkatkan diri kita itu, maka ubat yang paling besar kepada segala masalah, segala penyakit, apa sahaja sakit kita, zahir ke batin, apa sahaja yang berlaku kepada kita, penyakit-penyakit, masalah-masalah dan segalanya, apakah ubat yang paling besar sekali? Ubat yang paling besar sekali ialah ubat yang mana Allah SWT akan berikan pertolongan kepada kita, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, iaitu sehingga Allah mengubah apa yang ada dalam diri kita kepada kebaikan. Maka ubatnya ialah yang paling berat dan paling besar, ialah kita setelah beriman pada Allah, kita nak merendahkan diri kita, menyerahkan diri kita, tadaruk, kita nak merendahkan diri kita, nak menyerahkan diri kita, nak merasai keperluan kita pada Allah, nak rasa kita perlu Allah, kita hajat pada Allah, bergantung pada Allah, nak merasai kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ubat yang paling besar. Sebab tu hari ini, bila Allah ambil sesuatu yang kita sayang, kita rasa lebih sayang pada apa yang Allah ambil daripada Allah sendiri. Sehingga kita komplain, kita komen, ya Allah, kenapalah engkau ambil anak aku? Anak aku ni masih muda lagi, ya Allah. Anak aku belum menikmati lagi hidup dunia ni, ya Allah. Anak aku masih lagi panjang lagi perancangan-perancangan dia. Tapi Allah dah ambil anak mati. Kan? Ataupun Allah ambil gaji kita, tiba-tiba kena buang kerja. Ya Allah, kenapalah aku tak ada kerja hari ni, ya Allah, ekonomi teruk. Jadi kita melihat masalah-masalah yang ada ni, bila Allah ambil dunia, bila Allah ambil sesuatu daripada kita, kita rasa masalah kan? Masalah. Kita rasa masalah. Kita rasa kesusahan. Tapi kita terlupa. Sebenarnya Allah yang mengizinkan perkara tersebut. Maka apa yang sepatutnya seorang beriman dia bersifat kan, menyerah pada Allah, bersifat rendah diri pada Allah, bersifat bergantung pada Allah. Baik, jadi sebab itulah kita lihat ibadah yang paling penting yang menjadi penyelesaian kepada segala masalah dan penyakit, apabila hati kita, fikiran kita boleh kita mendekatkan diri kita dengan merendah diri pada Allah, dengan menyerah pada Allah.
Bila kita merendah diri pada Allah, menyerah pada Allah, hati kita tadi. Bukanlah maknanya kita sakit tak cari ubat. Tak, ubat kena cari. Bukanlah kata tak ada kerja, tak cari kerja. Redha, maknanya kita tak buat. Bukan. Tapi hati kita terima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita merendahkan diri kita kepada Allah. Rasa hati kita. Kita sebut pasal hati ni. Maka itulah sebenarnya rawatan, ubat yang paling kuat sekali. Bila kita benar-benar hati kita redha, hati kita rendah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah ibadah yang paling penting. Dan ibadah yang paling penting, yang paling berat kepada seorang manusia itu, seorang jin itu, iaitu dia memaksimalkan perasaan fakir, perasaan memerlukan Allah, perasaan bahawa saya ni hanyalah hamba Allah. Saya ni hanyalah hamba Allah. Allah Tuhan, Allah Rabb, Allah Ilah. Saya ni hamba Allah. Perasaan, kita nak memaksimalkan perasaan kita. Memaksimalkan perasaan kefakiran kita. Bahawa kita memerlukan pada Allah. Inilah tadarruk. Inilah syarat awal pada penyelesaian segala masalah. Sebab itulah kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah paling sayang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi adakah Nabi Muhammad diberikan kekayaan? Adakah dia orang paling kaya di Mekah? Adakah dia orang paling kaya di Madinah? Adakah dia orang yang paling kaya dalam kalangan muslimin? Dia memerintah. Dia merupakan, kalau kita sebut hari ini, Perdana Menteri. Dia merupakan Sultan. Dia merupakan ketua. Dia yang memegang segala-galanya dari sudut kepimpinan tadi. Tapi adakah dia orang paling kaya? Sampai peringkat dia boleh sedekah ke orang. Dia boleh ada tanah yang banyak, ada harta yang banyak. Adakah Allah bagi dunia pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah tak bagi dunia pada Rasulullah, walaupun Allah boleh bagi. Dan Rasulullah boleh minta. Boleh. Allah nak bagi, tetapi Nabi SAW nak mendidik kita. Bagaimana tanda sayang Allah pada kita bukan pada fizikal. Tetapi bila hati kita ini benar-benar telah kita rendahkan pada Allah, telah kita serahkan pada Allah. Hati kita menerima Allah sebagai Tuhan. Tuhan yang mencipta kita, yang memberi rezeki pada kita, umur kita. Tuhan yang telah memberikan segala-galanya pada kita. Maka kita redha. Ini ubat nombor satu. Ini rawatan nombor satu kepada segala masalah. Bila kita merasai hati rasa. Sekali lagi saya sebut. Ini adalah perasaan hati kita. Syuur kita. Bila hati kita rasa begitu, maka insya-Allah kita berjaya dalam ujian tersebut. Begitu juga apabila kita diberi kekayaan. Allah bagi kekayaan. Allah bagi kehebatan hidup. Mungkin namanya glamour. Mungkin pangkatnya tinggi. Mungkin jawatannya hebat. Orang sebut-sebut sebagai orang yang terbaik dan sebagainya. Hati yang rendah diri pada Allah. Dia tak rasa ujub. Dia tak rasa aku ni lebih baik daripada orang lain. Dia tak rasa dia lebih tinggi daripada orang lain. Lebih hebat daripada orang lain. Apa yang dia rasa? Dia merasakan segala nikmat tadi Allah yang bagi. Aku kaya ni Allah bagi aku. Aku ni asalnya miskin. Aku ni asalnya fakir. Kemuliaan, dia mulia. Mungkin dia ada pangkat tinggi, mungkin dia ada jawatan tinggi, mungkin dia keturunan sultan, mungkin dia sultan. Dia mulia, orang muliakan dia. Maka dia tidak ujub. Kenapa? Hati dia rendah pada Allah. Kemuliaan ini Allah yang bagi. Kehebatan ini Allah yang bagi. Hati dia rasa macam tu. Sehingga akhirnya dia tidak melampaui batas. Maka barulah dia boleh bersyukur. Barulah boleh nampak, oh ni nikmat Allah bagi harta, oh nikmat Allah bagi pangkat, oh nikmat Allah bagi family yang elok-elok, yang soleh-solehah. Oh ini semua nak kena pastikan mengikut apa yang Allah perintah. Maka dia buatlah benda yang Allah perintah. Ini ubat. Ini ubat ujian yang Allah beri pada kita. Sama ada ujian senang, ujian susah. Ini orang yang Al-Mahdiin yang mendapat hidayah tadi, maka dia akan sentiasa dalam keadaan tadar. Dan inilah perkara yang paling berat. Yang paling berat. Kadang-kadang kita tak perasan, ini paling berat. Paling berat. Sehingga kan, contohnya kalau kita solat, contohnya kita tak rasai kebesaran Allah. Kita tak rasai kekerdilan kita. Tak rasa. Kita tahu, tapi tak rasa.
Kenapa kita tak rasa? Sebab kita masih tak kenal Allah. Padahal Allah yang bagi kita kekuatan sembahyang tu, kekuatan tu, rezeki Allah bagi, kita tak rasa. Hati kita kan masih lagi jauh daripada Tuhan yang menjadikan kita. Inilah prosesnya. Sebab itulah kita berlindung di pintu Allah. Kita sebenarnya, tuan-tuan saya bacakan sikit, ni nota saya. Nota lama saya bacakan sikit. Kita berlindung di pintu Allah. Kita ni berhajat pada perlindungan daripada Allah. Kita tidur malam-malam tak pernah pun kita jaga telinga kita tutup supaya semut tak masuk. Tapi semut tak masuk. Dan kita jalan mana-mana, mungkin masuk hutan. Kadang-kadang kita kata ular ada, binatang buas, kala jengking ada, tiba-tiba jatuh atas badan kita. Tak ada yang jatuh, tak ada yang datang, tak ada yang patut. Allah lindung kita. Kita berlindung di pintu Allah untuk meminta tolong. Ini orang beriman. Hati dia berlindung di pintu Allah. Maksudnya dia nak minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta tolong, menjerit, merintih keras dengan hati rohaninya, dengan kondisinya itu menangis dan merasai dalam diri dia bagaimana rendahnya dia di sisi Allah. Dia nak minta sesuatu, dia minta sungguh-sungguh. Walaupun benda tu dia dah ada. Dia dah ada. Dia kenangkan, ya Allah, aku ni dah ada makan, minum cukup, pakai cukup, anak-anak aku pun cukup, alhamdulillah, semua elok. Ya Allah, Engkau lah yang bagi semua ni, ya Allah, terima kasih, ya Allah, terima kasih, ya Allah. Maka dia menjelmakan kehinaan dia di hadapan Allah yang maha berkuasa. Allah yang maha menetapkan takdir. Jadi ini tuan-tuan. Jadi ini tadaruk. Tadaruk dalam kehidupan kita, merendah diri kepada Allah. Ini hilang. Padahal benda inilah yang paling besar dan paling berat. Maka kita menghulurkan tangan, kita angkat tangan, minta ke Allah. Sejauh manalah yang mampu kita untuk menggapai keperluan kita. Kita angkat tangan, kita minta pada Allah. Berapa banyak, berapa kuat kita nak capai apa yang kita hajat tu. Kalau Allah tak tolong kita, kalau Allah tak izinkan pada kita, ini perasaan hamba yang tadaruk. Ini hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berdoa dengan rasa pedih, dengan rasa rendah diri, dengan rasa khusyuk, dengan makna merendahkan diri secara sebenar. Dan inilah ibadah yang kita lihat paling susah, paling berat. Maka ketika kita terutamanya ketika apabila datangnya bencana-bencana, bencana kesusahan, masalah, maka dia kata masa itulah kita nak rasa pedih, nak rasa rendah, nak rasa lemah, rasa berdosa di hadapan Allah. Itu utamanya. Jadi ini tarbiyah. Allah nak tarbiyah kita bila Allah Subhanahu Wa Taala rasa bagi kita susah. Saya pernah masuk penjara Israel, tuan-tuan. Mungkin saya pernah cerita pada tuan sebelum ni. Kami dalam perjalanan ke Palestin. Kemudian kami ditahan oleh tentera Israel, komando. 9 orang kawan-kawan syahid atas kapal kena tembak. Seorang mati koma selepas 2 tahun. 10 orang meninggal dunia syahid. 80 lebih tembak parah. Kami tidaklah sehebat orang-orang yang Allah uji dengan peluru yang masuk dalam badan ataupun yang diuji dengan kesakitan sehingga membawa kematian. Jadi rakyat Malaysia ni masih lagi jauh daripada syahid. Tak layak kita nak syahid. Jadi Allah masukkan dalam penjara. Dalam penjara, tuan-tuan, tahu apa berlaku? Saya cerita diri saya sikit lah. Saya cerita ni sebab kita nak sampai pengajaran. Bukan sebab saya nak cerita apa dalam penjara. Masa tu, tuan-tuan, bila teringat anak-anak, bila teringat keluarga, kawan-kawan, bila teringat Malaysia ni, dalam penjara ni, rasa sempit dada. Bila teringat, duduk-duduk diam-diam tu, teringat sempit. Sebab tiba-tiba merasai takkan jumpa dah anak-anak. Takkan jumpa dah anak. Bayangkan, tuan-tuan, anak-anak tak ada dah. Tak boleh jumpa. Tidak boleh jumpa keluarga dah. Habis semua. Tak ada dah. Duduk dalam penjara. Tuan-tuan pernah ke penjara tak? Kalau kena penjara, tahu agaknya macam mana rasa duduk dalam penjara. Jadi sempit. Rasa seolah-olah macam dah mati, tapi masih hidup lagi. Masa itulah Allah izin, saya rasa sempit, saya pun ambil sembahyang 2 rakaat, saya pun solat 2 rakaat. Menangis, tuan-tuan, menangis. Terkenangkan keluarga yang jauh, yang meninggal, yang dah tak ada, nak jumpa. Anak-anak. Tengiang-ngiang lagi kata-kata anak-anak tu. Abah bila nak balik masa atas kapal. Abah bila nak balik, terkenang-kenang lagi.
Nuha demam dia sebut. Nuha demam. Anak saya lah masa tu yang bongsu. Masa tu dia bongsu lah. Nuha demam dia kata. Bila nak balik, terngiang-ngiang kata-kata anak-anak. Terbayang wajah anak-anak. Terbayang wajah keluarga tuan-tuan. Sempit. Oi. Kita macam anak kita dah matilah. Duduk dalam penjara tak apa lagi. Tapi bila dia tak boleh jumpa orang yang kita sayang ni. Tekan. Saya pun ambil semayang. Solat 2 rakaat. Menangis. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah. Menangis tuan-tuan. Air mata keluar. Kita bukan nak menangis sampai air mata keluar. Sampailah ketika saya sujud. Yang akhir saya minta ke Allah. Ya Allah, sesungguhnya engkau dah ambil semua yang ada dalam hidup aku. Saya bercakap dengan Allah tuan-tuan. Dalam hati. Ya Allah, engkau dah ambil semua dalam hidup aku. Anak-anak, keluarga, semua kau dah ambil, ya Allah. Aku dah kena penjara. Tak tahu bila keluar, tak tahu. Bila balik, tak tahu. Balik, tak balik pun tak tahu. Sebab kita tak tahu kan. Kawan-kawan mati, kita tahu kawan-kawan kena tembak mati. Dan kita Malaysia tak ada hubungan diplomatik dengan Israel kan. Jadi, masa tu, saya kata dengan dia. Dengan Allah saya sebut. Ya Allah, engkau dah ambil semua, ya Allah. Ya Allah, aku reda. Ya Allah, aku reda. Saya cakap dengan Allah. Mana yang aku terima, ya Allah, aku reda. Memang saya dah agak dah. Memang kita dah agak dah. Kena tangkap ni memang dah agak dah. Ya Allah, aku reda. Kemudian saya cakap dengan Allah. Ya Allah, Engkau jagalah semua. Engkau jagalah semua, ya Allah. Engkau jagalah anak-anak aku. Engkau jagalah semua. Aku serah kepada Engkau. Dan tuan, lepas saya cakap begitu, aku serah kepada Engkau semuanya. Aku reda, ya Allah. Bila saya habis solat, lega. Yang sempit, yang sedih, hilang. Hilang. Kenapa hilang? Sebab saya yakin Allah jaga. Allah takkan sia-siakan. Ini. Kadang-kadang kita kena bercakap dengan Allah, tuan-tuan. Kita luahkan, menangislah. Tunduklah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah akan campakkan kelapangan dalam hati kita. Kita serahkan semuanya pada Allah. Dan kita reda dengan segala qada dan qadar Allah. Biar aku miskin, ya Allah. Biar aku kena penjara, ya Allah. Biar aku sakit. Biar kau ambil semua yang ada daripada hidup aku. Tapi aku tak mau kehilangan kau. Minta kepada Allah. Jadi bila kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan bagikan, campakkan kelapangan. Oh, lega. Rasa lega. Jadi sebab itu, bila kita berdoa, tuan-tuan, berdoalah dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati kita. Rendahkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini ibadah paling susah. Tapi, bila Allah bagi kita kesusahan, bila Allah bagi kita masalah, bila Allah bagi kita kesakitan, penyakit yang tak ada sembuh, kanser, contohnya lah, tak ada ubat lagi, dah bertahun tak ada ubat lagi, Allah tak izin lagi. Miskin, mungkin kita tak ada kerja, mungkin kita apa-apalah. Maka pada masa itu, tuan-tuan, gunakanlah kesusahan kita merayu pada Allah sepenuh hati kita. Serahlah pada Dia. Redalah pada Dia. Maka inilah tadaruk. Inilah tadaruk, tuan. Ini proses yang kita perlu lalui untuk kita berjalan pada Allah. Untuk kita mendekati Allah. Sebab jangan kita dekati Allah dengan kesombongan kita. Ego kita. Allah benci dengan orang yang sombong. Kalau ada sedikit pun besar zara orang yang rasa dirinya bagus, rasa diri dia hebat, sombong, rasa dia punya, segala-galanya aku punya. Kekayaan ni aku yang usahakan. Rumah ni aku yang beli. Kepandaian ni aku yang fikir ni berjaya. Aku. Maka kita tak akan dapat dekat dengan Allah. Allah benci dengan orang yang sombong. Ini proses untuk kita mengenal Allah. Yang paling susah sekali kita nak merasai rendah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ini proses. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, apabila kita telah merendahkan diri pada Allah dan kemudian kita telah menyerah pada dia, redha pada dia, sabar, ya Allah aku sabar, ya Allah aku sabar. Berilah kekuatan pada aku untuk sabar. Kita dah minta pada dia tadi, maka kita letakkanlah harapan kita pada dia. Maka kita meletakkan harapan yang paling tinggi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan harap dengan manusia. Jangan minta dengan manusia. Jangan minta dengan manusia, tuan-tuan. Jangan harap pada manusia. Letakkan harapan kita paling tinggi pada Allah. Jangan harap pada kemampuan kita, terror kita, pandai kita, hebat kita. Jangan. Kerana itu bukan sifat orang yang mengenal Allah. Orang yang berjalan menuju kepada Allah. Orang yang mendapat hidayah Allah. Al-Mahdiyin. Bukan sifat dia macam itu, tuan. Apabila kita buat sesuatu berjaya. Program kita berjaya. Orang sambut. Orang terima apa sahaja yang kita buat. Jangan kita rasa kita punya, tuan-tuan. Bila kita rasa kita punya, maka timbullah ujub, takjub dengan diri kita sendiri. Timbullah kita sombong, mula merendahkan orang lain. Mula kita riak, menunjuk-nunjuk. Kemudian kita sombong, merendah-rendahkan orang lain. Ini. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita diberi oleh Allah ujian, bersyukurlah. Kerana ujian itulah jalan terbaik untuk kita rasa rendah diri pada Allah. Jangan kita rasa bahawa ujian itu adalah sesuatu yang tak elok. Sesuatu yang tak patut. Jangan. Allah bagi kita semua yang Allah bagi dalam kehidupan kita, semua terbaik buat kita pada masa itu. Kita je tak tahu. Kita tak boleh fikir. Sebab apa? Bila Allah bagi masalah pada kita, sebenarnya itulah dia. Allah nak suruh kita menangis pada dia. Allah nak suruh kita sujud rokok pada dia. Allah nak suruh kita minta pada dia. Allah nak suruh kita meletakkan harapan pada dia. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sayang kat kita. Kalau Allah tak sayang kat kita, tuan-tuan, macam orang-orang kafir yang musuh Islam. Dia bagi dunia, dia bagi dunia, dia bagi kaya, dia bagi kaya, dia bagi hebat. Dia bagi lagi, bagi sehingga satu hari dia akan ditewaskan oleh orang yang beriman yang rendah diri pada Allah. Orang-orang yang kafir yang memusuhi Islam, yang jahat ni, tuan-tuan. Orang bukan Islam tak semua jahat. Tapi orang bukan Islam yang jahat ni. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu sama aja pada mereka. Bagi peringatan, tak bagi peringatan, sama aja. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Rishawah. Allah tutup dah semua yang ada pada dia. Jadi orang ni, tuan-tuan, Allah bagi dunia. Bagi. Supaya bila sampai waktu, dia dikalahkan oleh hamba Allah. Orang yang rendah diri pada Allah tadi. Al-Mahdiyin. Apabila dikalahkan oleh orang yang beriman tadi, maka ketika itu dia habis sehabis-habisnya. Kecuali dia bertaubat. Tapi kalau orang yang dah Allah tutup, tak taubat dah, tuan-tuan. Siapa lagi yang nak buka kalau bukan Allah? Tuan-tuan rahmat Allah SWT. Sebab itulah bila kita diuji, ambil peluang untuk dekat dengan Allah. Kita nak merasai jalal Allah Maha Besar. Ya Allah, aku nak sihat tapi tak mampu. Engkau lah yang Maha menyihatkan. Kita nak rasa Allah yang Maha berkuasa. Merasai Allah yang Maha hebat. Allah yang Maha sempurna. Kita rasa. Maka kita sujud pada Allah, minta pada Allah, rokok pada Allah. Dan kita meletakkan harapan kita yang tinggi. Ibaratkan orang yang kebingungan. Seperti orang yang kebingungan. Dah tak ada harapan. Dah tak ada harapan lain dah. Melainkan Allah sahaja. Allah sahaja. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, siapakah yang boleh menyelamatkan kamu daripada bencana-bencana yang ada di darat dan di lautan? Siapa boleh selamatkan? Maka kita kena merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-An'am ayat 63. Sebab tu, tuan-tuan, kita nak merasa segala yang ada pada kita ni Allah punya.
Baik. Salah satu tanda kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda kita merendah diri kepada Allah, proses yang terbaik tuan-tuan, selain daripada kita kata zikir sebagainya itu, ialah kita kembali kepada Al-Quran. Kita kena kembali kepada Al-Quran. Jadi, Al-Quran ini pencetus iman dan Al-Quran ini pencetus kekuatan. Sebab itu Allah gambarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa kamu tak akan sesat selama-lamanya kalau berpegang dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Nombor satu, Quran. Jadi tuan-tuan, pada pagi ini sebenarnya kita nak sama-sama memahami keperluan kita untuk tadaruk, rendah diri pada Allah, keperluan untuk kita sama-sama kembali kepada Allah, dan maksud kembali kepada Allah dari sudut proses tarbiyah tadi, mesti wajib kita kembali kepada Al-Quran. Kenapa Al-Quran yang akan mencetuskan iman dan akan mencetuskan amal yang akan membawa pada kekuatan? Maka di sinilah pencetus yang paling asas sekali. Inilah merupakan yang akan membawa pada perubahan kita yang paling besar sekali. Kerana kalau kita tidak melalui jalan Al-Quran, kita tidak akan sampai kepada jalan Al-Mahdiyin. Jalan mereka yang mendapat hidayah. Terutamanya di akhir zaman. Tak akan sampai, tuan. Kita ingat, kita boleh ikut saja arus. Pergi semayang, pergi semayang, puasa, baca Quran. Kita ingat cakap-cakap macam gitu je tak. Sebenarnya kita kena kembali kepada Al-Quran. Kerana Al-Quran itu akan membawa pada kesempurnaan hidup kita. Sebab itu tuan-tuan, kita kena memperbanyakkan Al-Quran, ataupun sebut wasail ila Quran, ataupun jalan-jalan menuju pada Quran. Kena banyakkan. Tak kira lah, ada setengah-setengah saya dengar orang kata baca Quran dalam handphone tak boleh. Baca Quran dalam handphone tak boleh, adalah hujah-hujah dia. Pada saya, baca je lah handphone tu. Quran dalam handphone tak apa, bacalah. Baca Quran dalam handphone ke, baca Quran dengan jalan menuju kepada Allah. Yang utama. Saya bacakan sedikit daripada apa yang ditulis dalam nota ni. Maka dia kata, yang pertama sekali Quran ini, kita masuk kembali kepada Al-Quran ini, ialah kita sama-sama menjadikan Al-Quran sebagai pencetus. Pencetus kepada iman dan kekuatan. Pencetus kepada al-iman wal quwwah. Dan apakah maksud pencetus ini? Pencetus ini maknanya Al-Quran ini akan berada dalam hati kita. Berada dalam hati kita. Dia mencetus hati kita. Bukannya sekadar baca. Nanti kita akan sebut nanti sikit lagi. Jadi begitulah kita lihat dalam sejarah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup mereka sebenarnya dibentuk oleh Al-Quran. Jadi sebab itu tidak ada generasi yang terbaik yang telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan generasi yang hidupnya bersama Al-Quran. Sebab itulah kita lihat dalam kata-kata para penjajah, tentera salib yang sebelum ni. Dia kata kamu tak akan boleh nak dapat lawan orang Islam, orang beriman. Tak boleh nak kalahkan mereka. Dengan senjata apa pun tak boleh. Kecuali kamu menjauhkan mereka dengan Al-Quran. Ini banyak kata-kata. Banyak. Dan kita pun pernah dengar. Tapi sejauh mana kita bersama Al-Quran. Jadi yang menjamin besar, yang terbesar. Penjamin yang terbesar. Untuk meningkatkan kepribadian kita secara berterusan. Harga diri kita secara berterusan. Ialah dengan kita melaksanakan segala perkara yang disarankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan, untuk dekat dengan Allah, kita kena bermula dengan Al-Quran. Bermula dengan Al-Quran. Kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sahabat-sahabatnya menerima dakwahnya, menerima tarbiyahnya tadi, apakah perkara yang menjadi asas kepada pembentukan mereka? Al-Quran. Sembahyang? Ya, sembahyang. Sembahyang memang kena sembahyang. Bukan kata Quran tak payah sembahyang. Tak. Tapi nak sebut sini,
yang menjadi asas pencetus adalah Al-Quran. Sebab itulah kita gambarkan di sini bahawa di dalam tarbiyah Islam, terutama di akhir zaman, tanggungjawab kita ialah untuk memastikan Al-Quran itu menjadi pencetus dalam hati kita. Yang mencetus gerakkan hati kita ni Al-Quran. Macam itu. Kita sebut, yang pertama sekali al-iman kepada Allah. Kemudian yang kedua sekali lah bergantung kepada kehidupan kita menuju kepada akhirat. Allah dan akhirat ni al-iman, yang dua yang kita sebut semalam. Penting iman dan kepada Allah, iman kepada akhirat. Tetapi macam mana kita nak menguatkan iman kita? Kita tak akan boleh kuatkan iman kita kepada kesempurnaan, tak boleh kuatkan iman kita pada akhirat dengan kesempurnaan, melainkan kita bersama Al-Quran. Bersama Al-Quran. Allah gambarkan dalam surah Al-Anfal ayat 2. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambah-tambah iman mereka. Jadi tuan-tuan, baca Quran, baru iman kita akan bertambah menuju kesempurnaan. Maka sebab itu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan mencetus kekuatan yang menakjubkan. Yang menakjubkan dalam diri kita. Dalam diri kita. Tuan-tuan, saya minta sampai 11.15. Boleh Kalau tak boleh, tak apa. Nanti tengok rakaman. Saya nak habiskan sikit tentang Quran. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kekuatan yang menakjubkan. Dan mempengaruhi perasaan, penguasaan akal kita. Akal kita akan mempunyai satu kekuasaan dan mengarahkan kita kepada Allah. Ini Quran. Jadi Al-Quran akan sentuh hati, dia akan sentuh akal dan kita akan menuju kepada Allah. Tetapi dikata bukan sekadar itu sahaja, bahkan Al-Quran lah satu-satunya keajaiban yang akan menjadikan mereka bergerak, membina semangat roh dia, fizikal dia, mental dia, positifnya dalam tindakan, dalam amal. Seterusnya mencetuskan pemiliknya untuk berdialog dengan Allah. Ini yang mahal tuan-tuan. Berdialog dengan Allah. Ini yang mahal. Kalau kita boleh bercakap dengan Agung, contohlah hari ni, saya ada satu benda saya nak sampaikan kepada Yang di-Pertuan Agong ataupun pada TMJ ke, pada Sultan Johor ke. Saya orang Johor, katalah saya ada benda nak sampaikan. Saya telefon je dia. Boleh telefon je dia. Best lah tuan-tuan. Boleh cakap dengan orang-orang yang ada kita kata yang boleh buat sesuatu lah. Agong. Dia boleh tegur MP yang tak betul ni. Contoh kan. Sultan Johor dengan TMJ. Mungkin dia boleh tegur benda-benda yang tak betul. Kita mana ada apa-apa. Kita boleh telefon. Tuan-tuan nak sebut kat sini. Al-Quran yang paling best sekali. Yang paling best sekali. Akan memimpin manusia. Sehingga dia boleh berdialog dengan Allah. Sehingga dia boleh bercakap dengan Allah. Sehingga dia boleh merasai keterikatan dengan Allah. Yang paling kuat sekali. Saya bagi contoh tuan-tuan. Saya bagi beberapa contoh. Ini contoh kisah zaman kita ni. Kisah-kisah yang berlaku zaman kita. Ini kekuatan. Ini disebut mukjizat Al-Quran. Contoh berlaku pada seorang namanya Syekh Salah. Daripada Palestin. Dia ditangkap oleh Israel. Israel tangkap dia. Kemudian berlaku satu peristiwa. Maka berlaku pertukaran tawanan. Di antara orang Islam dengan orang Israel. Orang Islam dapat tangkap dalam perang, dapat tangkap orang Yahudi punya askar. Dia tak bunuh, dia tangkap. Brigade Al-Qassam tuan-tuan, peperangan dia dengan Israel, dia tak bunuh. Kalau dia bunuh tu memang terpaksa bunuh atau memang ada misi untuk nak ada sesuatu misi. Tapi dia tak bunuh, dia akan tangkap hidup-hidup. Kenapa nak tangkap hidup-hidup? Sebab dia nak bebaskan ulama-ulama pemimpin yang ditangkap dalam penjara Israel. Jadi satu hari dia dapat tukar. Jadi Syekh Salah ni balik. Balik ke Gaza. Jadi bila dah balik ke sana tuan-tuan, saya nak sebut kat sini. Ketika mereka makan-makan dengan isteri dia, satu keluarga, makan-makan tengah hari. Isteri dia tanya, "Wahai suamiku, adakah kamu dalam penjara kena seksa dengan Israel ni, dengan Yahudi ni?" Maka dia kata, "Kau sebutlah apa jenis siksaan." Semua dia buat. Dia tumbuk, dia patahkan tulang ke,
Macam-macam semua dia buat. Sebutlah apa. Sampai ada yang mati dia kata. Dan saya pun kena juga dia kata. Jadi kata antara siksaan yang dikenakan pada dia. Syekh Salah ni dia kata apa? Antara siksaannya lah rambut aku, janggut aku dicabut. Dicabut. Jadi rambut dicabut dia kata bukan cabut biasa. Dicabut ni, kan, katakanlah hujung rambut kita ni, dicabut, ditarik dengan disiat kulit-kulit sekali. Maknanya bila dia cabut rambut dengan janggut tu, kulit tersiat. Sebenarnya dia nak siat kulit. Sakit tak tuan-tuan? Cubalah, tak tahu sakit tak sakit. Maka isteri dia kata, wah, tentu sakit. Apa jawapan Syekh Salah? Dia kata, Alhamdulillah. Ni Syekh Salah sebut. Ketika aku sibuk diseksa oleh Israel, Yahudi sibuk seksa aku dengan cabut rambut sebagainya tadi, aku sibukkan diri aku membaca Al-Quran. Aku baca ayat-ayat yang aku hafal. Aku hafal, aku baca. Alhamdulillah, mereka menyeksa aku, berdarah-darah sebagainya. Tapi pada masa itu, Allah campakkan sakinah, ketenangan dalam hati aku. Sehingga aku tak rasa sakit. Aku tak rasa sakit dia. Wallahu alam tuan-tuan, kekuatan Al-Quran. Asy-syifa wa rahmah. Kita ingat syifa rahmah ni jampi-jampi je. Bukan. Jampi-jampi tu sebahagian aja. Ruqyah, sebahagian. Orang ini guna Quran nak halau jin. Bayar ayat eksekutif, nak pagar rumah. Itulah dia yang diguna. Tuan-tuan, ayat Quran bukan boleh, bukan kata tak boleh. Ruqyah, cara syariah ada, boleh. Tapi bukan itu saja. Ada lagi. Apa dia? Banyak contohnya sampai fizikal. Kemudian begitu juga saya pernah ceritakan kepada tuan-tuan bagaimana seorang anak Palestin yang rumah dia kena tembak hancur, habis rumah dia. Kemudian dia pun cedera. Ambulans tak datang. Mungkin lambat, tak ada sebagainya kan. Di kawasan di Gaza. Kemudian dia menangis. Mak dia mati, tinggal dia dengan bapak dia. Akhirnya bapak dia bagi Quran kat dia. Iqra' dia suruh baca. Maka dia tak sakit, baca. Akhirnya dia baca. Muka dia berubah daripada mula-mula sedih, sakit, takut, berubah jadi orang yang boleh senyum, yang boleh baca, menghayati. Hilang sakit. Ada satu peristiwa lagi tuan-tuan ketika peperangan di antara Afghanistan dengan Rusia. Berlaku satu peristiwa di mana seorang saudara kita yang berjuang itu telah terkena peluru. Terbelah. Dibawa pergi ke tempat pembedahan. Dia ni dah koma. Macam sedar tak sedar. Macam kita kata sakit sangat macam pensan tak pensan. Dan doktor pula yang nak rawat dia tu, dalam keadaan nak rawat tu, dalam keadaan tidak ada bius, tidak ada apa, peralatan, medan perang, mana ada benda-benda tu. Jadi dia kena keluarkan peluru tu, dia kena belah. Dia kena keluarkan peluru tu. Dan kemudian dia kena jahit semula. Tuan-tuan, ketika peristiwa itu, yang kawan yang kena tadi tu, dalam keadaan kesakitan tu, dia baca Quran yang dia hafal. Dalam keadaan macam sedar tak sedar tu, dia baca Quran. Rupa-rupanya, katakanlah macam ni, pukul 10, memang dia biasa baca Quran. Dia biasa baca Quran pukul 10. Dia hafal Quran, dia baca Quran, contoh. Jadi, katalah pembedahan tu berlaku pukul 10 tu. Tiba-tiba tengah dalam keadaan tak sedar tu, dia baca Quran, tuan-tuan. Dia baca Quran dan dia boleh tersenyum. Bila bedah tu jalan, dia boleh tersenyum. Dia baca sampai habis pembedahan tu. Subhanallah. Quran hebat, tuan. Ada seorang doktor dari Mekah. Dia menceritakan satu ketika mereka kena buat satu operation. Membelah. Sakit jantung. Ada seorang tua sakit jantung. Orang tua ni, satu hari, dia akan habiskan baca sekurang-kurangnya 8 juz. Satu hari. Sekurang-kurang. Selalu lebih. 8 juz satu hari dia baca. Maknanya tuan-tuan, hidup dia penuh dengan baca Quran. Ketika pembedahan tu mengambil masa lama. Pembedahan jantung. Ambil masa lama. Mungkin 5 jam, 7 jam. Mungkin, wallahualam berapa lama. Jadi doktor tu beritahu dengan dia, orang tua ni. Dia kata, tuan, kami terpaksa bius, tuan. Maksudnya tidurkanlah. Sebab pembedahan ni lama. Kemudian pembedahan ni major operation. Bukan senang. Bedah jantung ni.
Mana nak, tak tahulah jantung ke paru-paru, adalah benda yang major operation lah. Saya pun tak ingat benda jantung ke apa. Tapi major operation. Jadi, orang tua tu menangis. Doktor tu kena berkampung menangis. Takut bius ke? Takut kena bius, takut inject ke? Ataupun menangis takut apa? Jangan takut, insya-Allah tak sakit sebagainya. Dia katalah. Dia kata, aku bukan takut bius. Aku menangis bukan aku takut bius. Atau aku menangis bukan sebab aku takut kena bedah ni. Aku menangis sebab aku kenangkan 5 jam. Aku kena operation 5 jam ni. Aku tidur. Maka terlepaslah peluang aku nak baca Quran selama 5 jam ni. Itu dia kata. Doktor tu terkejut. Doktor terkejut. Maka lepas tu dia kata, dia menangis. Doktor, boleh tak? Tak payah bius. Tak payah tidurkan dia. Biarlah dia baca Quran. Dia kata, engkau akan mendapati aku orang yang sabar. Aku akan tahan sakit. Tak apalah. Tuan-tuan rahmati Allah. Doktor tu kata, mana boleh. Mati nanti. Sakit sangat. Mati kena belah. Kena belah, tuan-tuan. Saya tak ingat jantung ataupun belah mana. Tapi major. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Doktor tu kita. Akhirnya, dia cuma bagi... Dia nak bagi juga bius, dia bagi bius yang ringan, bukan macam bius lah, tapi buat syarat lah supaya operasi tu ada bius juga, sikit je, tapi dia tak tidur, dia sedar kan? Mungkin kita kata lokal ke apa, dia bagi itulah lebih kurang. Apa tuan-tuan, sepanjang pembedahan orang tua tu baca Quran, sepanjang pembedahan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Doktor tu kata dia baca Quran sepanjang pembedahan. Pembedahan major, tak payah pakai bius. Doktor tu dengar dia baca Quran, doktor tu sampai bedah menangis. Ya Allah, ya Allah. Orang yang dekat dengan Quran ni tuan-tuan, Allah bagi kekuatan luar biasa. Itu pembedahan. Kalau setakat COVID-19 ni, insya-Allah tak ada apa-apa tuan-tuan. Kalau setakat sakit sikit-sikit kan. Baik, ya sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, kita nak kena melihat bagaimana sesungguhnya digambarkan di sini Allah akan memberi kekuatan kepada orang yang bersama Al-Quran. Hidup bersama Al-Quran. Itu yang saya cerita ni orang-orang yang orang-orang yang memang nak hidup macam pak cik tadi, orang tua tadi, paling kurang 8 juz satu hari, paling kurang. Dia kata, maknanya kalau 5 jam lah pembedahan, dia kata aku tak habislah bacaan aku tiap-tiap hari. Dia tak nak menghentikan pembacaan dia tadi tu. Dia tak nak hentikan. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, maka sebab itulah apabila kita mendekati Al-Quran, maka kemampuan-kemampuan yang ada pada kita, potensi yang ada pada kita, kekuatan yang akan ada pada kita itu, akan Allah juruskan kepada amal soleh. Akan Allah juruskan kepada kekuatan untuk beramal soleh. Kekuatan untuk menjauhi maksiat dan mungkar. Kalau hari ini kita susah nak jauhi maksiat mungkar, susah nak membuang kelemahan kita. Bila kita mendekati Al-Quran, Allah akan beri kekuatan kita tu menjurus kepada amal yang soleh. Dan amal yang soleh. Sehingga kita bukan sahaja boleh beramal, malahan kita boleh memperoleh amalan dan hasil-hasil yang baik terhadap keluarga kita, diri kita, keluarga kita, malahan terhadap kerja-kerja dakwah. Baru kita ada kekuatan untuk berdakwah. Baru kita ada kekuatan untuk mentarbiah. Ataupun berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sebab itulah tuan-tuan rahmat Allah, Al-Quran adalah pencetus kepada amal yang soleh. Baik tuan-tuan. Di antara perkara yang perlu diberi perhatian. Apakah perkara yang perlu kita beri perhatian dalam rangka nak membina kekuatan Al-Mahdiyin di akhir zaman bersama Quran? Bukan sekat baca je. Maka untuk kita kembali kepada Al-Quran. Maksud kita kembali kepada Al-Quran bukanlah bererti seseorang itu meletakkan satu program menghafal Quran. Maksudnya kembali kepada Quran bukanlah seseorang itu kita buat satu program, kita menghafal Quran 30 hari, 40 hari, 60 hari. Dalam waktu yang singkat. Ataupun kita menghatam Al-Quran dalam masa sehari. Ataupun kita kata kembali kepada Quran, kita kena baca, khatam Quran. 1 hari, 2 hari, 3 hari, kena khatam Quran, khatam Quran. Itu bukan maksud kembali kepada Quran. Tetapi maksud kembali kepada Al-Quran ialah untuk kita kembali mengembalikan, kita nak jadikan Al-Quran itu
nilainya sebagaimana yang sepatutnya dalam hidup kita. Maksudnya Al-Quran ni nilai daripada hidup kita ni bukan sampingan, bukan suplemen. Al-Quran ni bukan supplementary, bukan kita kata tambahan-tambahan aja. Ataupun bukan option. Boleh buat, tak nak buat. Boleh buat, boleh baca, tak nak baca. Boleh hafal, tak nak hafal, boleh. Itu maksud kembali pada Al-Quran. Kita nak meletakkan nilai Al-Quran dalam hidup kita sebagaimana yang sepatutnya yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dia kepada kita. Itu masuk kembali pada Quran. Bukan sekadar kita nak hafal Quran. Sekadar kita nak baca Quran. Nak khatam Quran. Nak belajar Quran. Tetapi sebenarnya nombor satu, kembali pada Al-Quran. Kita nak letakkan Al-Quran sebagai nilai. Apa dia nilai Al-Quran ni? Dia adalah firman Allah. Nilai yang paling utama, paling tinggi dalam hidup kita. Kalau kita satu hari perlukan makan, perlukan minum, perlukan udara, perlukan oksigen, perlukan jantung berdenyut, maka kita memerlukan Al-Quran lebih daripada kita perlukan makan, minum, udara dan denyutan jantung kita. Itu masuk kembali pada Quran. Jadi orang-orang yang di akhir zaman yang mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran bukan samping-sampingan. Al-Quran bukan option, bukan boleh buat, tak boleh buat. Boleh baca, tak boleh baca. Ini maksud kembali kepada Al-Quran. Al-Quran sumber utama dia. Sumber paling tinggi dalam kehidupan dia. Sehingga dia tidak akan mengabaikan Al-Quran tersebut. Maka di sinilah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran sebagai mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita juga. Sebagai alat, sebagai jalan wasilah Rabbani untuk mendapat hidayah Allah. Jadi maknanya Al-Quran adalah alat, adalah wasilah, jalan untuk kita mendapat al-hidayah. Hidayah ataupun mendapatkan kita kata ciri-ciri kekuatan Rabbani, kekuatan-kekuatan orang yang menjadi hamba Allah. Maka Al-Quran itu menjadi sumber hidayah, menjadi penawar, menjadi penilai. Kita menilai sesuatu dengan nilai Al-Quran. Dan dia menjadi perubah kita, memberi kekuatan kepada kita. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra. Al-Isra ayat 9. Apa Allah firman? Inna hazal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Inna hazal Qur'an, sesungguhnya inilah Al-Quran, yahdi, yang memberi hidayah, memberi petunjuk kepada ke atas jalan yang lurus, jalan yang benar, itu al-Islam. Jadi inilah dikatakan peranan sebenar Al-Quran ialah untuk membentuk hidayah, membina kekuatan kita supaya boleh bersama dengan hidayah, bersama dengan petunjuk Allah. Jadi tidak ada makna kita membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tidak ada makna sekiranya kita tidak dapat manfaat daripada mukjizat yang paling besar. Dapat pahala tak baca Quran saja-saja? Allah bagi pahala hafal Quran. Tapi untuk menjadi al-mahdiyin, untuk menjadi orang yang mendapat hidayah Allah di akhir zaman, maka Al-Quran sebenarnya tujuannya lah supaya dia nak menjadi sebagai sesuatu yang membawa hidayah mendekati Allah. Maka mendapat hidayah ataupun al-mahdiyin, golongan yang mendapat hidayah tadi, dia meletakkan Al-Quran nombor satu dalam hidup dia. Ini kita nak kena proses, tuan-tuan. Inilah yang nak kita kena proses. Dan insya-Allah apabila kita menjadikan Al-Quran sebagai sumber kita yang pertama, sumber kita yang boleh kita katakan sebagai nombor satu lah dalam hidup kita, hati kita, maka barulah mukjizat Al-Quran itu akan membawa kepada dua perkara. Yang pertama, dia akan mencetuskan iman, mencetuskan amal. Jadi mukjizat Al-Quran ni apa, tuan-tuan? Yang dimasukkan mukjizat Al-Quran pada kita ni, yang pertama, dia akan mencetuskan amal. Amal akan bermula. Amal akan bermula. Itu baru mukjizat. Maksudnya kita baru meningkatkan amalan soleh kita. Kemudian,
ia akan mengembangkan amal kita. Amal bukan bermula saja. Al-Quran akan menjadi pengembang. Amalan kita akan berkembang. Akan meningkat. Inilah mukjizat Al-Quran. Jadi mukjizat Al-Quran bukan halau jin. Walaupun dia boleh halau jin. Mukjizat Al-Quran bukan untuk berubat sahaja. Walaupun dia boleh ruqyah, berubat, boleh. Tetapi mukjizat Al-Quran yang sebenar ialah akan menjadi pencetus amal soleh. Melahirkan perubahan, pencetus amal soleh, dan kemudian dia akan mengembangkan amal itu kepada kesempurnaan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Inilah al-mahdiyin, mereka yang mendapat hidayah di akhir zaman. Itulah insya-Allah sikit sebanyak tuan-tuan pada hari ini. Minta maaf lebih masa sikit. Sebelah saya sayang 1 jam aja. Tapi Allah izin hari ini lebih. Insya-Allah kalau ada rezeki kita akan sambung besok. Besok kita akan bincang pula bagaimana Al-Quran itu, bagaimana kita nak jadikan Al-Quran ini sebagai mukjizat. Bagaimana Al-Quran ini boleh jadi mukjizat dalam hidup kita. Kita akan bincang sikit mengenai Al-Quran. Kita nak mendalami sikit Al-Quran ini. Supaya Al-Quran ini dia bukan hanya sebagai bahan bacaan kita. Atau sebagai bahan hafalan. Bukan kata tak boleh baca tak baca. Bukan. Bukan kata tak perlu kita hafal. Bukan. Tapi nak sebut sini, kita nak mendekati Al-Quran dengan pendekatan yang betul. Supaya bila kita mendekati Al-Quran tu dia menjadi sumber hidayah. Dan bila menjadi sumber hidayah, insya-Allah dia akan mencetuskan amal soleh dan dia akan mengembangkan amal soleh sehingga menjadi satu yang sempurna. Maka insya-Allah mudah-mudahan kita akan termasuk dalam golongan al-mahdiyin insya-Allah. Golongan orang-orang yang mendapat hidayah di akhir zaman insya-Allah. Aku li qali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Tuan-tuan saya minta maaf kalau hari ini ada emosi sikit. Saya minta maaf pada tuan-tuan kalau dia tak sampai sebagainya. Insya-Allah kalau boleh kita doakanlah supaya kita boleh istiqamah. Insya-Allah pada malam esok kita akan sambung kuliah malam. Bukan malam ni, malam besok. InsyaAllah. Jumaat malam Sabtu. Doakanlah supaya kita ada kesihatan dan kekuatan. Kita baca doa Rabitah insyaAllah. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtamat ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fasik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa hdiha subulaha wa amla'aha binurika allazi la yakhbu washrah suduraha bifaidil iman bik وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيل يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى الجهاد في سبيلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين يا الله في كل مكان وفي كل زمن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى الجهاد في سبيلك يا الله يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
InsyaAllah kalau boleh tolong viralkanlah. Mudah-mudahan orang lain pun dapat sama apa yang kita dapat pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.